أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Baik, pada petang ini kita akan menyambung semula bacaan kitab Al-Qistas Al-Mustaqim buat siri yang ke-10 dan insya-Allah yang terakhir. Pada bab ini Imam Al-Ghazali akan menyatakan tentang ra'yu wal qiyas yang pernah beliau nyatakan pada bab yang awal-awal dan juga bab sebelum ini. Berkenaan hal ini, apakah maksud ra'yu ataupun qiyas yang dimaksudkan oleh beliau? Sebab bila kita fikirkan qiyas itu sendiri, dia pun boleh, kalau secara umum, dia pun boleh merujuk kepada mawazin khamsah. Tapi dalam konteks ini, beliau menolak qiyas yang beliau nyatakan, namakan sebagai qiyas, tapi menerima mawazin khamsah. Maksudnya, qiyas yang dimaksudkan oleh beliau bukanlah mawazin khamsah. Maksudnya, qiyas tu dia jadikan istilah bagi suatu perkara lain selain mawazin khamsah. Dan qiyas yang dimaksudkan oleh beliau di sini ada beberapa kemungkinan yang saya fikir. Pertama, beliau maksudkannya sebagai qiyasul ghaib ala syahid. Satu, atau juga beliau merujuk kepada konsep as-salah wal aslah ataupun qiyas bukan qiyas, apa nama dia? Tahsin wa taqbih al-aqliyain. Maksudnya konsep tahsin dan taqbih yang dinisbahkan kepada akal, bukan kepada syarak. Maka konsep qiyasul ghaib ala syahid iaitu kita mengkiaskan dengan perkara yang kita lihat untuk kita hasilkan ataupun untuk kita dapatkan natijah ataupun untuk kita buat perbandingan dengan perkara yang kita tidak lihat. Isu qiyas al-ghaib ala syahid ini boleh kita perincikan dengan mengetahui syarat-syaratnya. Dia bukan sekadar qiyasul ghaib ala syahid maka dia terus tertolak secara mutlak. Tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya ada 4. Sekarang saya tak ingat sebab syarat tu ada dalam kitab-kitab usul fiqh. Maksudnya untuk menerima qiyasul ghaib ala syahid, dia harus melalui 4 syarat tersebut. Okey, itu satu. Kemudian berkenaan konsep tahsin dan taqbih al-aqliyain, maksudnya tahsin dan taqbih yang dinisbahkan kepada akal atau juga boleh kita kenal sebagai konsep as-salah wal aslah, iaitu perkara iaitu akal berperanan untuk menentukan baik dan buruk ataupun syarak. Maka menurut mazhab Asy'ariyah, yang berperanan untuk menentukan baik dan buruk ialah syariat. Syariat yang menetapkan kepada kita perkara ini baik ataupun buruk. Manakala sebaliknya pula di sisi Mu'tazilah yang mengatakan bahawa baik dan buruk ini boleh diketahui melalui akal. Apa maksudnya baik dan buruk diketahui melalui akal? Maksudnya ialah perkara-perkara yang diperintahkan oleh syarak. Bukan perkara yang, contoh kalau mencuri itu baik, mencuri itu buruk,
ataupun membunuh itu buruk, itu memang disepakati oleh kedua-dua pihak bahawa kedua-duanya buruk. Tapi berkenaan perkara yang diturunkan oleh syarak ini, adakah kita sendiri boleh tahu benda itu baik atau buruk? Itu maksudnya, itu titik perselisihan. Bukanlah titik perselisihan tu dalam menentukan benda-benda yang umum, benda-benda yang kita sendiri boleh tahu secara akal. Itu lain. Jadi, okey, kita akan teruskan. Kita akan mula membaca bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, al-qawlu fi taswir ar-ra'yi wal-qiyas wa izhari butlanihima. Bab berkenaan ra'yu dan qiyas ataupun menyatakan ataupun memperihalkan ra'yu dan qiyas dan menyatakan kebatilan kedua-duanya. فقال أما الانقطاع عن الرفقاء والتعلم منك فربما يمنعني منه ما حكيته لك من وصية والدتي حين كانت تموت، ولكن أشتهي أن تكشف عن وجه فساد الرأي والقياس، فإني أظنك تستضعف عقلي وتلبس علي، فتسمي الرأي والقياس ميزانا وتتلو على وفق ذلك قرآنا، وأظن أنه بعينه القياس الذي يدعيه أصحابك. Kawan sahabat Batini ini meminta Imam Ghazali membezakan antara ataupun menunjukkan, menjelaskan tentang ra'yu dan qiyas yang dikatakan sebagai fasad itu. Sebab sebelum ni Imam Ghazali dah nyatakan mawazin khamsah. So apa bezanya mawazin khamsah dengan ra'yu wal qiyas yang Imam Ghazali telah nyatakan? Qultu hayhata wa ha ana ashrahu laka ma uriduhu wa araduhu bir ra'yi wal qiyas. Dan saya dah nyatakan tadi, kemungkinan apa yang dimaksudkan dengan Imam Ghazali ini ialah boleh jadi tahsin wa tatbih aqliyain satu, ataupun qiyasul ghaib ala syahid, ataupun lagi satu ialah istihsan. Amma ar-ra'yu fa mithaluhu qaulul mu'tazilati yajibu 'ala Allah Ta'ala ri'ayatul aslahi li'ibadihi wa idza tulibu bi tahqiqihi lam yarji'u ila syai' illa annahu ra'yun istahsanuhu bi uqulihim min muqayasatil khaliqi 'ala al-khalq wa tashbihi hikmatihi bi hikmatihim wa mustahsanatul 'uquli hiya ar-ra'yu alladhi la ara at-ta'wil 'alayhi فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القرآن بفسادها كهذه المقالة. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali tentang ra'yu tu? Ra'yu tu ialah contohnya, maksudnya kat sini dia berbalik kepada konsep salah wal aslah ataupun tahsin wa taqwih aqliyin. Fa inni idza wazantuha bi mizanit talazum. Sebab dia ambil contoh yang Mu'tazilah gunakan, iaitu dalam Mu'tazilah menyatakan bahawa Allah patut memberikan yang terbaik buat hamba-Nya. Allah mesti. Jadi di situ ada unsur meletakkan ataupun menghukumkan baik atau buruk semata-mata dengan akal dalam perkara yang melibatkan syariat, pensyariatan. Fa inni idza wazantuha bi mizanit talazumi qultu law kana al-aslahu wajiban 'ala Allah Ta'ala la fa'alahu. Ma'lumun annahu lam yaf'alhu fadalla 'ala annahu ghairu wajib fa innahu la yatrukul wajib. Jika Imam Ghazali gunakan mizan talazum ataupun syartiyah muttasilah, maka bunyinya ialah jika perkara yang terbaik itu wajib bagi Allah, sudah tentu Allah laksanakannya. Tapi kita ketahui bahawa Allah tidak laksanakannya.
maka perkara itu tidak wajib baginya. فإن قيل سلمنا أنه لو كان واجبا لفعله ولكن لا نسلم أنه لم يفعل. Jika dikatakan benda tu kita terima bahawa dia wajib dan sudah tentu dia akan buat, tapi kita tak terima bahawa Allah tidak buat. فأقول لو فعل الأصلح لخلقهم في الجنة وتركهم فيها فإن ذلك أصلح لهم ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل أنه لم يفعل الأصلح. هذا أيضا نتيجة من ميزان التلازم. Maka jawapannya pun bunyi yang sama. Dia tetap tidak akan, maksudnya kalau kita, maksudnya sanggahan kepada sanggahan tadi tu pun tetap menghasilkan natijah yang sama. والآن الخصم مخير بين أن ينكر ويقول تركهم في الجنة فنشاهد كذبه أو يقول كان الأصلح لهم أن يخرجوا إلى الدنيا دار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم يقول لآدم يوم يكشف الخفايا أخرج يا آدم بعث النار فيقول كم؟ فيقول من كل 1999 كما ورد في الخبر الصحيح. وزعم أن ذلك أصلح من خلقهم في الجنة وتركهم فيها لأن نعيمهم إذ ذاك لا يكون بسعيهم واستحقاقهم فتعظم المنة عليهم والمنة ثقيلة وإذا سمعوا وأطاعوا كان ما أخذوه جزاء وأجرة لا منة فيها. Maka kat sini perinciannya ialah tentang maksudnya perincian untuk membatalkan apa yang dinyatakan oleh konsep as-salah wal aslah tadi tu. Maksudnya memandangkan Allah tidak meninggalkan manusia perkara yang terbaik, iaitu tinggal di dalam syurga, maka perkara yang sebaliknya telah berlaku, iaitu Allah mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga, dan maka kita boleh katakan itulah yang terbaik. Kemudian pada hari akhirat nanti, yang akan masuk syurga hanyalah daripada nisbah 1000 orang, hanyalah satu sahaja. Ialah seorang sahaja. Bagaimana yang dinyatakan dalam khabar yang sahih. Maka, kalau kita boleh terima ini, sudah tentulah apa yang dinyatakan oleh Mu'tazilah tadi salah, dan secara tidak langsung pemberian nikmat itu, maksudnya masuk ke dalam syurga selepas hari akhirat nanti, bukanlah suatu yang wajib bagi Allah, tapi itu sekadar pemberian, sekadar kurniaan daripada Allah ataupun balasan daripada apa yang kita dah lakukan. Maksudnya dia sekadar daripada apa yang kita dah lakukan di dunia. Maksudnya itu sekadar rahmat daripada Allah dan bukannya suatu perkara yang wajib untuk masukkan manusia ke dalam syurga. Wa ana uraffihu sam'aka wa lisani an hikayati mithli hadha al-kalami wa unazzihuhuma anhu fadlan 'anil jawabi anhu. Anzur fihi la tara qabaiha natijati ar-ra'yi. كيف وأنت تعلم أن الله تعالى يترك الصبيان عند المعتزلة إذا ماتوا في منزل من الجنة دون منازل البالغين المطيعين. Okay, seterusnya untuk menolak konsep as-salah wal aslah tadi, Imam Ghazali membawakan hujah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari berkenaan tentang orang dewasa yang kafir masuk ke dalam neraka dan budak kecil yang tidak ditaklif, yang belum balik lagi masuk ke dalam syurga. Yang mati, maksudnya mati ketika kecil tapi masuk ke dalam syurga.
Sebab kalau kita andaikan perkara yang terbaik ialah seseorang mati ketika kecil lalu masuk ke dalam syurga berbanding orang kafir dewasa mati masuk ke dalam neraka. Sebab orang kafir tersebut dia boleh dia boleh bertanya, dia boleh mengungkit kepada Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, kenapa dia dimatikan dalam keadaan dewasa dan kafir? Kenapa tetapi dia tidak dimatikan ketika dia masih kecil, iaitu belum balik lagi. Maka di situ persoalan ini, andaian persoalan ini sendiri menjadi hujah untuk menolak konsep as-salah wal aslah oleh Mu'tazilah. Konsep as-salah wal aslah dan juga tahsin wa tatbih aqliyain. فإذا قالوا إلهنا أنت لا تبخل بالأصلح لنا والأصلح لنا أن تبلغنا درجتهم فيقول الله تعالى عند المعتزلة كيف أبلغكم درجتهم أقد بلغوا وتعبوا وأطاعوا وأنتم متم صبيانا فيقولون أنت أمتنا فحرمتنا طول المقام في الدنيا ومعالي الدرجات في الآخرة فكان الأصلح لنا ألا تميتنا فلما أمتنا فيقول الله تعالى إني علمت أنكم لو بلغتم لكفرتم واستحققتم النار خالدين وعلمت أن الأصلح لكم الموت في الصبا وعند هذا ينادي الكفار البالغون من دركات النار يصطرخون ويقولون أما علمت أن إذا بلغنا كفرنا فهلا أمتنا في الصبا فإنا راضون بعشر عشير درجات الصبيان. Alangkah lebih patut kau mematikan kami ketika kami masih kecil, sebab kami akan berasa cukup ataupun kami akan redha walaupun dapat 1/100 daripada nikmat yang budak kecil yang mati sebelum balik ini dapat. وعند هذا لا يبقى للمعتزلي جواب يجيب به عن الله تعالى فتكون الحجة للكفار على الله تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. نعم لفعل الأصلح سر يستمد من معرفة سر الله تعالى في القدر لكن المعتزلي لا ينظر من ذلك الأصل فإنه لا يطلع ببضاعة الكلام على ذلك السر فعن هذا يخبط فيه خبط عشواء وتضطرب عليه الآراء فهذا مثال الرأي الباطل عندي. Ini contoh ra'yu yang dinyatakan sebagai batil di sisi Imam Ghazali. Wa amma mithalul qiyas fahuwa itsbatul hukmi fi syai'in fahuwa itsbatul hukmi fi syai'in bil qiyasi ala ghairihi. Ini tentang dia melibatkan juga qiyas ghaib ala syahid dan juga qiyas yang fasid. Maksudnya fasid dari segi penisbahan antara hukum dengan perkara yang dikiaskan, antara hukum dengan asal dan juga dengan furuknya. وأما مثال القياس فهو إثبات الحكم في شيء بالقياس على غيره كقول المجسمة إن الله تعالى الله عن قولهم جسم. قلنا لما قالوا لأنه فاعل صانع فكان جسما قياسا على سائر الصناع والفاعلين. Okey, lupa nak cakap. Dari satu segi, kias yang dimaksudkan di sini juga boleh merujuk kepada, maksudnya kias batil yang Imam Ghazali tolak ini boleh juga merujuk kepada kias ini boleh merujuk kepada syakal rabi'. Kias yang bahagian syakal rabi' dalam bab kias mantik. Sebab syakal rabi' ni dari segi penggunaannya dia susah untuk kita nampak kelaziman antara
haddul akbar dengan haddul asghar. Susah nak nampak kelaziman. Sebab dari segi struktur dia memang senang. Maksudnya struktur dia jelas. Mana-mana yang sama kita potong ataupun mana-mana yang ada pengulangan dalam dua qadhiyah kita potong, tapi dari segi kesesuaian untuk gabungan antara haddul asghar dengan haddul akbar itu belum tentu. Kena tengok. Sekejap Okay. قول المجسمة إن الله تعالى الله عن قولهم جسم قلنا لما قالوا لأنه فاعل صانع فكان جسما قياسا على سائر الصناع والفاعلين. Allah itu jisim sebab semua pelaku semua pelaku adalah jisim. Maksudnya pelaku tu maksudnya kata fa'il, macam nak cakap, pencipta ataupun pembuat, semuanya ada jisim. Poin ni kat sini ialah kita kiaskan perkara yang kita lihat untuk kita mengetahui tentang perkara yang kita tidak boleh lihat. Dan perkara ini berbalik tentang qiyasul ghaib ala syahid dan ada syarat-syaratnya. Kalau dari segi ni salah, tapi saya cakap tadi saya tak ingat syarat dia, tapi ada dalam kitab-kitab usul. Kita boleh tengok. Ada 4 syarat yang penting. لما قالوا لأنه فاعل صانع فكان جسما قياسا على سائر الصناع والفاعلين وهذا هو القياس الباطل لأننا نقول لما قلتم إن الفاعل كان جسما لأنه فاعل وذلك لا يقدر على إظهاره مهما وزن بميزان القرآن فإن ميزانه هو الميزان الأكبر من موازين التعادل. Boleh juga untuk kita dapatkan natijah ataupun untuk kita menggunakan mizanul akbar daripada mizan ta'adul untuk dapatkan natijah ni. Sebab dari segi struktur dia tetap sama. Dia maksudnya struktur dia betul, tapi dari segi hubung kait tu, dari segi kita nak meletakkan ataupun kita nak menghukumkan maudhu' dengan mahmul tu betul atau tidak, tu cerita yang lain. Wa suratu waznihi an yuqala kullu fa'ilin jismun wal bari'u fa'ilun fa idzan huwa jismun. Fa naqulu nusallimu anna al bari'a fa'ilun walakin la nusallimu al asla al awwala huwa anna kulla fa'ilin jismun. Fa min aina 'araftum dhalik? Apa-apa hal kita kena tengok balik, kita kena kembalikan setiap qadhiyah ataupun setiap premis dalam qiyas tersebut, kembalikannya kepada natijah yang daruriyah, kembalikan kepada qadhiyah yang daruriyah. Wa 'inda hadha la yabqa lahum illa al-i'tisamu bil istiqra' aw al-qismati al-muntashirah wa kilahuma la hujjata fihima. Okey. Kullu fa'ilin jismun, ini mereka berhujah ataupun mereka dapat hasil daripada istiqra' ataupun qismah muntashirah. Istiqra' ialah induction ke deduction? Saya tak ingat. Oh tu, induction. Okey, kat sini ada. Qiyas ialah, istiqra' ialah induction, iaitu pemerhatian. Maksudnya pemerhatian tu boleh jadi sesuatu yang sempurna ataupun tak sempurna. Tapi kebanyakannya terhasil secara tidak sempurna. Sebab kita tak boleh nak dapatkan dia punya, tak boleh nak betul-betul confirm kita dah dapatkan hasil yang sempurna. Iaitu maksudnya pemerhatian ataupun namanya istiqra' naqis ataupun istiqra' tam. Istiqra' tam ialah yang sempurna, induksi yang sempurna, manakala yang naqis pula ialah induksi yang tidak sempurna. Kemudian awil qismatil muntashirah.
Qismah muntasyirah, dia kembali kepada, dia merujuk kepada kebarangkalian yang tidak terhad. Bila kebarangkalian tidak terhad, maka hasilnya kita tak boleh mendapatkan kesimpulan yang betul-betul pasti, sebab masih ada kebarangkalian lain yang kita tidak jumpa ataupun kita tak terfikirkan tentangnya. Sebab yang diterima ataupun yang dikategorikan sebagai yakiniyat ialah pertama qiyas, bukannya istiqra', satu. Kemudian qismah munhasirah. Qismah munhasirah iaitu kebarangkali yang terhad. Qismah munhasirah. Amal istiqra' fahuwa an yaqula tasaffahtul fa'ilina min ha'ikin wa hujja wa hajjamin wa iskafin wa khayyatin wa najjarin wa fulanin wa fulanin wajadtuhum kullahum ajsaman fa'alimtu anna kulla fa'ilin jismun. Istiqra' itu ialah aku memerhatikan setiap pekerjaan yang setiap pekerja daripada pekerjaan tu aku dapati mereka tu berjisim, maksudnya mereka tu ada badan, itu maksudnya. Maka setiap pelaku adalah jisim. فيقال له تصفحت كل الفاعلين أو شذ عنك فاعل. فإن قال تصفحت البعض فلا يلزم منه الحكم على الكل. وإن قال تصفحت الكل فلا نسلم له فليس كل الفاعلين ما عده. Ni untuk menjawab dakwaan tadi tu. Adakah kau dah cek semua ataupun kau rasa kau cek semua? Tapi dia jawab ialah dia cek sebahagian saja. Maka secara tidak langsung dia tak boleh menghukumkan keseluruhan dengan melihat kepada sebahagian. Sedangkan kalau dia melihat keseluruhan ataupun dia cek keseluruhan, maka benda tu tetap maka dakwaan dia tu tak berasas lah, ataupun tak boleh diterima. كيف وهل تصفح في جملة ذلك فاعل السماوات والأرض فإن لم يتصفح فلم يتصفح الكل بل البعض وإن تصفح فهل وجده جسما فإن قال نعم فيقال له فإذا وجدت ذلك في مقدمة قياسك فكيف جعلته أصلا تستدل به عليه فجعلت نفس وجدانك دليل ما وجدته وهذا خطأ. Kalau dia betul-betul cek, sudah tentu dia akan dapati dakwaan yang dia nyatakan itu salah. Maka kalau dia dah tahu salah, kenapa dia jadikan dakwaan itu sebagai premis? Maka itu pun dah satu lagi kesalahan lain. Bal ma huwa fi tasaffuhihi illa kaman yatasaffahu al-farasa wal ibila wal fila wal hasharati wat tuyura fayaraha tamshi bi rijlin فهو لم يرى الحية والدود فيحكم بأن كل حيوان يمشي برجل وكمن يتصفح الحيوانات فيراها عند المضغ تحرك جميعها الفك الأسفل فيحكم بأن كل حيوان يحرك عند المضغ الفك الأسفل وهو لم يرى التمساح وأنه يحرك الفك الأعلى. Sama juga kes kalau dikatakan setiap haiwan bergerak dengan kaki, tapi dia sendiri tak tengok lagi ular dan juga ulat, sebab kedua-dua haiwan ini, ular dan ulat, bergerak dengan tidak bergerak dengan menggunakan kaki. Sama juga dengan kalau dia lihat, kalau dikatakan bahawa semua haiwan ataupun mengunyah menggunakan dengan menggerakkan rahang bawah ni, tapi benda tu salah sebab dia tak tengok lagi buaya, sebab buaya menggerakkan buaya kunyah menggunakan rahang atas.
maka istiqra' tu pun terbatal. Istiqra' yang dia dakwakan ini terbatal sebab dia belum cukup, dia tidak mencakupi semua haiwan ataupun tidak mencakupi semua fa'il, semua pelaku. وهذا لأنه يجوز أن يكون ألف شخص من جنس واحد على حكم ويخالف الألف واحد فهذا لا يفيد برد اليقين فهو القياس الباطل. Oh, ini kat sini ialah kias tidak boleh terpakai ataupun kias tidak diterima jika muqaddimahnya ataupun premisnya terbina daripada istiqra'. Ini yang dimaksudkan Imam Ghazali ialah kias mantiki. Tapi kalau kias fikhi, dia boleh jadi menggunakan istiqra'. Sebab fiqh tu bersifat secara umumnya bersifat zanniyat. وَأَمَّا اعْتِصَامُهُ بِالْقِسْمَةِ الْمُنْتَشِرَةِ فَكَقَوْلِهِ سَبَرْتُ أَوْصَافَ الْفَاعِلِينَ فَكَانُوا أَجْسَامًا فَإِمَّا إِنْ كَانُوا أَجْسَامًا لِكَوْنِهِمْ فَاعِلِينَ أَوْ لِكَوْنِهِمْ مَوْجُودِينَ أَوْ كَيْتَ وَكَيْتَ ثُمَّ يُبْطِلُ جَمِيعَ الْأَقْسَامِ فَيَقُولُ فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ أَجْسَامٌ لِكَوْنِهِمْ فَاعِلِينَ وَهَذِهِ هِيَ الْقِسْمَةُ الْمُنْتَشِرَةُ الَّتِي بِهَا يَزِنُ الشَّيْطَانُ maqayisahu laqad dzakarna butlanaha. Ini juga seterusnya tentang qismah muntasyirah, iaitu kebarangkalian yang tidak terhad ataupun tidak terbatas. Dan ini yang telah dinyatakan dalam bahagian mizan syaitan dalam beberapa bab sebelum ini. Maksudnya poin dia ialah kita kebarangkalian itu boleh jadi banyak. Maksudnya, kebarangkalian itu boleh jadi tidak terhad, maka selagi kita tak menghadkan kebarangkalian ataupun kita tak jumpa kebarangkalian yang tertentu, maka selagi itu kita tak boleh kita tak boleh mentarjihkan salah satu kebarangkalian. Contoh kes yang diberikan ialah pelaku tersebut, maksudnya pembuat ataupun pelaku ataupun pekerja, kesemuanya berjisim. Sebab sama ada mereka pelaku ataupun mereka itu pekerja, atau sebab mereka itu wujud atau sebab-sebab lain. Maka kat sini sebagai contoh, dia dia mengambil satu faktor saja, iaitu mereka adalah fa'ilin, mereka adalah pelaku ataupun pekerja, maka mereka berjisim. Maka kat sini kesalahannya ialah dia mengambil satu kebarangkalian saja dan menafikan kebarangkalian lain, sebab boleh jadi kebarangkalian itu yang sebenar ataupun yang tepat ialah kebarangkalian lain. Sekejap. Okay. فقال أظن أنه إذا بطل سائر الأقسام تعين القسم الذي أراده وأرى هذا برهانا قويا عليه تعويل أكثر المتكلمين في عقائدهم فإنهم يقولون في مسألة الرؤية الباري مرئي لأن العالم مرئي وباطل أن يقال إنه مرئي لأنه ذو بياض لأن الأسود يرى. Konsep qismah, kalau versi qismah munhasirah, iaitu atau dalam nama lainnya ialah qiyas ataupun mizan ta'anud, iaitu syartiyah munfasilah, nama lain syartiyah munfasilah ataupun mizan ta'anud, ataupun kalau kat sini qismah munhasirah, maka perkara itu digunakan oleh kebanyakan mutakallimin dalam dalam berhujah dalam bidang akidah. وباطل أن يكون لكونه جوهرا لأن العرض يرى وباطل أن يكون لكونه عرضا لأنه الجوهر يرى
وإذا بطلت الأقسام بقي أنه يرى لكونه موجودا. Ini contoh. Contoh berkait tentang kes ru'yatullah. فأريد أن تكشف لي عن فساد هذا الميزان كشفا ظاهرا لا أشك فيه. Sahabat batini tersebut minta Imam Ghazali menjelaskan tentang kesalahan dalam kismah muntasyirah. Qultu fa ana uridu laka mithalan haqqan istuntija min qiyasin batil wa akshifu al-ghita'a fihi. فأقول قولنا إن العالم حادث حق ولكن قول القائل إنه حادث لأنه مصور قياسا على البيت وسائر الأبنية المصورة قول باطل لا يفيد العلم بحدوث العالم إذ يقال ميزانه الحق أن يقال كل مصور حادث والعالم مصور فيلزم أنه حادث والأصل الأخير مسلم لكن قولك كل مصور حادث لا يسلمه الخصم. Persoalannya kat sini ialah penggunaan ataupun perkaitan penisbahan antara dua premis yang tidak berkaitan. Itu salah dia. Dia punya struktur betul, natijah dia betul, tapi proses dia salah. Proses dia salah sebab premis pertama tidak berkait secara lazim dengan premis kedua. Tidak berkait tu maksudnya bila digabungkan dia tidak nampak perkaitannya. Walaupun secara strukturnya dia betul. Dia maksudnya penggunaan kias tu betul. Penggunaan kias dengan syarat-syarat ni betul. Natijah pun betul, tapi proses dia salah. وعند هذا تعدل إلى الاستقراء وتقول استقريت كل مصور ووجدته حادثا كالبيت والقدح والقميص وكيت وكيت وقد عرفت فساد هذا وقد ترجع إلى الصبر وتقول البيت حادث فتسبر أوصافه وهو أنه جسم وقائم بنفسه وموجود ومصور فهذه أربع صفات وقد بطل تعليله بكونه جسما وقائما بنفسه وموجودا فثبت أنه معلل بكونه مصورا وهو الرابع. Sebelum dia dapatkan premis tersebut, sebelum premis yang mana tadi ya? Premis bahawa li'annahu musawwarun kias bahawa al-bait wa sairil abniyah musawwarah. Sebelum didapatkan premis tersebut, maka dinyatakan dahulu kebarangkalian berkenaan sebelum dapatkan premis bahawa al-baitu hadithun, maka ada beberapa kebarangkalian untuk menyatakan macam mana dia boleh jadi hadis ataupun apa kaitan hudus dengan tasawur. Wahwa annahu jismun. Okey. Kebarangkalian tersebut adalah sama ada dia adalah satu jisim ataupun qaimu bin nafsih, diri dengan sendirinya, ataupun dia wujud ataupun dia musawwar, boleh digambarkan. Hadi arba'u sifat. Maka kemudian dibatalkan 1 hingga 3 dan yang berbaki ialah musawwar. Maka dinyatakan ataupun didakwakan bahawa al-bait musawwar. Wa yaqalu lahu hadha batilan min wujuhin katsiratin adhkuru minha arba'atan. Sedangkan perkara ini salah dari beberapa aspek dan Imam Ghazali hanya nak menyatakan 4 sahaja. Al-awwalu annahu in sulima laka butlanu thalath fala tathbutu al-'illatu allati talabtaha. فلعل الحكم معلل بعلة قاصرة غير عامة ولا متعدية.
لكونه بيتا مثلا فإن ثبت كون غير البيت أيضا محدثا فلعل الحكم معلل في المعنى القاصر على ما ظهر كونه حادثا إذ يمكن تقدير وصف خاص يجمع الجميع ولا يتعدى. Poin dekat sini ialah menggunakan ilah ataupun menggunakan sebab ataupun faktor yang bersifat qasirah, iaitu bersifat dia tidak cukup untuk mencakupi semua aspek. Dia bersifat juz'i. Itu poin dia. Bersifat juz'i. Dia bukan bersifat kulli. الثاني أنه إنما يصح هذا إذا تم الصبر على الاستقصاء بحيث لا يتصور أن يشذ قسم وإذا لم يكن حاصرا وبين النفي والإثبات دائرا تصور أن يشذ منه قسم. Yang kedua, aspek kedua kat sini kesalahannya ialah faktor-faktor tu ataupun kebarangkalian tu mestilah terhad. Dia tidak boleh tak terhad. Itu poin dia. وليس الاستقصاء الحاصر أمرا هينا والغالب أنه لا يهتم به المتكلمون والفقهاء. Perkara ini iaitu menetapkan ataupun faktor yang terhad, kebarangkalian yang terhad tidak digunakan. Al-ghalib annahu la yahtamu bil mutakallimun wal fuqaha. Perkara ini contoh dari aspek mutakallimun, mereka tidak menggunakan sangat perkara ini. Sebab kalau dari segi penghujahan yang saya lihat, perkara ini dia susah untuk dilaksanakan. Maksudnya syartiyah mizan ta'anud ini susah untuk dilaksanakan sebab kita kena pastikan dahulu dia punya kebarangkalian, dan dia boleh jadi mudah kalau kebarangkalian tu hanya berkisar sekitar nafi dan isbat sahaja. Bal yaquluna in kana fihi qismun akharu fa abrizhu rubbama qala al-akharu la yalzamuni ibrazuhu. Sebab kalau kita dah nyatakan beberapa kebarangkalian, orang boleh minta untuk kita cari kebarangkalian lain, tapi kita sendiri tak jumpa, sedangkan orang itu sendiri jumpa. وربما قال الآخر لا يلزمني إبرازه وقال اللجاج فيه وربما استدل القائس وقال لو كان فيه قسم آخر لعرفناه ولعرفته فعدم معرفتنا يدل على نفي قسم آخر. Ini pun problem juga sebab bukan apa yang aku tahu dan kau tahu itulah satu-satunya kebarangkalian yang ada, tapi boleh jadi kita sama-sama tak tahu tapi benda tu ada. إذ عدم رؤيتنا الفيل في مجلسنا دليل على نفي الفيل. Maksudnya benda yang kita tak lihat belum tentu dia tak ada. Benda yang kita tak tahu belum tentu dia semestinya tak ada. Poinnya ialah kita dalam kes ni kita tak boleh nak menafikan, kita tak boleh menggunakan kita tak boleh menggunakan penafian juz'i untuk menghasilkan penafian kulli. ولا يدري هذا المسكين أن قط لم نعهد فيلا حاضرا لم نره ثم رأيناه وكم رأينا معاني حاضرة عجزنا جميعا عن إدراكها ثم تنبهنا لها بعد مدة فلعل فيه قسما شذ عنا لسنا نتنبه له الآن ربما لم نتنبه له طول عمرنا. الثالث أن وإن سلمنا الحصر فلا يلزم من إبطال ثلاثة ثبوت رابع بل التركيبات التي تحصل من أربع تزيد على 10 و20. Okey. Kalau katakan kita ada 4 kebarangkalian, kita tolak 1 hingga 3 dan kita menerima yang 4, belum tentu 4 itu adalah satu-satunya. Atau sebab boleh jadi 4 tu ialah kebarangkalian keempat bersifat kulli ataupun bersifat umum,
sedangkan dia ada pecahannya lagi. Maka kat situ pun jadi satu problem. Sebab boleh jadi perincian daripada 4 itulah yang lebih tepat berbanding kita sekadar menetapkan kebarangkalian yang keempat. إذ يحتمل أن تكون العلة أحد هذه الأربعة أو اثنان منها أو ثلاثة منها ثم لا يتعين الاثنان ولا الثلاثة. Dan kalau kebarangkalian yang keempat itu ada pecahan, kemudian pecahan itu bersifat tarkibat atau gabungan. Maksudnya kebarangkalian yang tepat ialah gabungan beberapa sub kebarangkalian keempat. Itu maksudnya. Sama ada dia bersifat gabungan ataupun dia bersifat tunggal. ثم لا يتعين الاثنان ولا ثلاثة بل يتصور أن تكون العلة كونه موجودا وجسما أو موجودا وقائما بنفسه. Tengok, ni dibawa contoh benda perkara yang tarkib, iaitu gabungan. Ilah ataupun kebarangkalian yang bersifat gabungan. أو موجودا وبيتا أو بيتا ومصورا أو بيتا وقائما بنفسه أو بيتا وجسما أو جسما ومصورا أو جسما وقائما بنفسه أو جسما وموجودا أو قائما بنفسه وموجودا فهذه بعض التركيبات الاثنين فقس على هذه التركيبات من الثلاث. Boleh jadi gabungan itu pula hanya dua sahaja ataupun tiga ataupun lebih. واعلم أن الأكثر أن الأحكام تتوقف على وجود أسباب كثيرة مجتمعة فليس يرى الشيء لكون الرائي ذا عين إذ لا يرى بالليل ولا لاستنارة المرئي بالشمس إذ لا يرى الأعمى ولا لهما جميعا إذ لا يرى الهواء ولكن لجملة ذلك مع كون المرئي متلونا وأمور أخر. Contoh kat sini ialah maksudnya sesuatu perkara boleh berlaku dengan banyak sebab. Contoh yang diberikan ialah penglihatan yang terhasil daripada mata. Dia bukan sebab adanya mata, maksudnya bukan sebab adanya penglihatan sahaja, tapi kena ada faktor lain, iaitu faktor cahaya. Iaitu mestilah waktu siang, sebab kalau malam tapi tak ada cahaya, semestinya takkan nampak. Kemudian kalau ada siang, maksudnya adanya cahaya, boleh jadi tak nampak sebab untuk kes orang buta, waktu siang pun tetap dia takkan nampak sebab dia tak ada deria penglihatan tu. Kemudian kalau dari segi maksudnya ada faktor waktu siang dan ada faktor deria penglihatan, boleh jadi tak nampak juga sebab jarak yang jauh. Ataupun boleh jadi sebab maksudnya tak nampak sebab tak ada warna, perkara yang tak ada warna, iaitu seperti udara ataupun angin. Dia tak ada warna ataupun tak ada bentuk dia, maka kita tak boleh lihat. Maka benda sesuatu perkara dia ada banyak faktor untuk dia berlaku dan kita tak boleh nak menafikannya. Dan kita kena ambil kira perkara-perkara tersebut. Maksudnya faktor yang banyak tersebut. الرابع أنه إن سلم الاستقصاء وسلم الحصر في أربعة وتركنا التركيب فإثبات ثلاثة لا يجب تعلق الحكم بالرابع مطلقا بل بانحصار الحكم في الرابع ولعل الرابع ينقسم قسمين والحكم يتعلق بأحدهما. رأيت لو قسم أولا وقال إما كونه جسما أو موجودا أو قائما بنفسه أو مصورا مثلا بصورة مربعة أو مصورا بصورة مدورة ثم أبطل الأقسام الثلاثة لم يتعلق الحكم بالصورة مطلقا بل ربما اختص بصورة مخصوصة. Ini kat sini kena tengok dari segi sekejap. Kena tengok dari segi perincian dia lah, tu maksudnya. Secara general itu yang dimaksudkan. Kena perincikan lagi apa bentuk
kebarangkalian tersebut. فبسبب الغفلة عن مثل هذه الدقائق تخبط المتكلمون وكثر نزاعهم إذ تمسكوا بالرأي والقياس وذلك لا يفيد برد اليقين. بل يصلح للأقيسة الفقهية الظنية ولإمالة قلوب العوام إلى صوب الصواب والحق، فإنه لا يمتد فكرهم إلى الاحتمالات البعيدة بل ينجزم اعتقادهم بأسباب ضعيفة. Sebab konteks benda ni iaitu perbahasan sesi yang 4 tadi yang dinyatakan ini berkaitan qismah muntasyirah ataupun qismah munhasirah, iaitu dalam mizan ta'anud dia menjadi perdebatan mutakallimin itu luas ataupun panjang sebab mereka mengambil kira perincian-perincian tersebut dan juga mereka juga berpegang dengan ra'yu dan qiyas. Maka secara tidak langsung kita boleh faham kat sini siapakah mutakallimun yang maksudnya apakah siapakah dan sejauh manakah skop mutakallimun yang Imam Ghazali nyatakan di sini. Sebab kalau kita consider Imam Ghazali sebagai mutakallim dan juga usuli, dia pun berpegang dengan benda-benda ni atau dan malah dia pun berhujah dengan benda ni. Contoh dalam kitab Iqtisad ataupun boleh lihat dalam Asasul Qiyas ataupun dalam Mustasfa. Maka mutakallimun yang disebutkan kat sini ialah dari segi makna yang umum. Maksudnya ada yang salah dan ada yang benar. Ada pihak yang salah, ada pihak yang benar. Ama tara al-amiyya. Okey, jap. Sedangkan orang awam pula tidak perlu menyibukkan diri ataupun kita tidak perlu disibukkan dengan qismah munhasirah atau dalam mizan ta'anud ini. Maksudnya dalam mizan ta'anud dari segi kes untuk menetapkan kebarangkalian. Itu sebab mereka cukuplah untuk diberikan dengan kebarangkalian yang hampir. Maksudnya kebarangkalian yang jelas-jelas sahaja. Itu maksudnya. Dan begitu juga dalam bab fiqah. Sebab fiqah itu terdiri daripada zanniyat sahaja. أما ترى الأعمي الذي به صداع يقول له غيره استعمل ماء الورد فإن كان بي صداع فاستعملته فانتفعت به كأنه يقول هذا صداع فينفعه ماء الورد قياسا على صداعي فيميل قلب المريض إليه ويستعمله ولا يقول له أثبت أولا أن ماء الورد يصلح لكل صداع كان من البرد أو من الحرارة أو من أبخرة المعدة وأنواع الصداع كثيرة وأثبت أن صداعي كصداعك ومزاجي كمزاجك وسني وصناعتي وأحوالي كأحوالك فإن جميع ذلك يختلف به العلاج. Tentukan ni kalau ada orang pening maka digunakan ada seseorang ni pening kemudian ada orang lain bagi dia cadangan untuk minum air mawar. Sebab air mawar itu untuk pengalaman aku dia dah menghilangkan aku punya pening. Pengalaman dia maksud dia ceritakan kepada orang lain. Maka benda ni dia bersifat satu tajribah. Satu lagi dia ada unsur istiqra' iaitu istiqra' naqis. Sebab benda tu dia berlaku pada dia dan mungkin pada orang yang dia tahu tapi belum tentu boleh berlaku kepada semua orang. Maka kat situ ada banyak faktor yang kita kena lihat. Dan juga kena tengok jenis pening yang macam mana. Itu pun kena ambil kira. فَإِنَّ طَلَبَ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْأُمُورِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعَوَامِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَشَوَّفُونَ إِلَيْهَا وَلَا مِنْ شَأْنِ الْمُتَكَلِّمِينَ لِأَنَّهُمْ إِنْ تَشَوَّفُوا إِلَيْهَا عَلَى خِلَافِ الْعَوَامِ فَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى الطُّرُقِ الْمُفِيدَةِ بَرْدَ الْيَقِينِ.
Wa innama hiya min shinati qaumin arafuha min Ahmada sallallahu alaihi wasallam wa hum qaumun ihtadaw binurillahi ta'ala ila dhiya'il Qur'an wa akhadhu minhu al-mizana al-qista wal qistas al-mustaqim fa asbahu qawwamina lillahi bil qist. Poinnya kat sini ialah ma'rifah ataupun pengetahuan yang diyakini, iaitu yakiniat ini boleh jadi maksudnya dia terhasil bagi ulama saja. Itu maksudnya. Bagi orang yang berilmu saja. Orang yang berilmu je yang boleh mencapai ma'rifah yakiniah ataupun ilmu-ilmu yang diyakini. فقال الآن هو ذا يلوح لي مخايل الحق وتباشيره من كلامك فهل تأذن لي في أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قلت هيهات إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Kawan ini nak sahabat batini ini akhirnya nak ikut Imam Ghazali dan dia nak minta Imam Ghazali ajarkan dia. Tapi Imam Ghazali cakap dengan iktibas daripada surah Al-Kahfi tentang kes Khidir dan Nabi Musa, maka dia Imam Ghazali cakap bahawa sahabat ni tidak sabar. Qala satajiduni insyaallah sabira wa la asilaka amra qultu atadhunnuna anni nasitu ti'adaka binasihati rufaqaika wa walidatika wa ma nabadha 'alayka 'irqun min 'uruqit taqlid fala tasluhu li sahbati wa la asluhu li sahbatik. Aku ingat bahawa engkau, Imam Ghazali jawab, kenapa dia ni tak boleh ikut dia? Sebab dia ingat tentang kisah nasihat kawan-kawan dia dan juga mak dia. Maksudnya mak sahabat batini ni dan juga kawan-kawan dia untuk ikut mazhab ta'lim dan tidak mengikuti ra'yul qiyas ataupun tidak mengikuti mizan al-khamsah. Itu maksudnya. Dan sahabat batini juga dia ada bersifat suka taklid. Maksudnya dia bukan jenis yang suka berfikir, dia bukan jenis yang kuat berfikir dan dia sekadar bertaklid. Maka dia tidak sesuai untuk mengikuti Imam Ghazali. Itulah yang Imam Ghazali katakan. Fadhhab anni fa hadha firaqu baini wa bainik fa inni mashghulun bi taqwimi nafsi ala taqwimika wa bit ta'allumi min al-Qur'ani an ta'limik. Imam Ghazali jawab, engkau patut tinggalkan aku sebab aku ni lebih sibuk untuk membetulkan diri aku daripada membetulkan diri engkau. Satu. Kemudian aku ni lebih cenderung untuk mempelajari Al-Quran berbanding aku mengajarkan engkau. Fala tarani ba'da hadha wala arak. Dan kita tidak akan saling bertemu lagi. Fala tattasi'u awqati akthar min hadha li islahil fasidi wa darbi fil hadidil baridi. وقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين. Masa aku juga tidak cukup banyak untuk membetulkan kesalahan kau ni. Sebab aku nampak engkau ni ada unsur tidak bijak, maksud kurang cerdik lah. Sedangkan aku dah nasihatkan kepada kau tapi kau tak nak ikut. Itu maksudnya. So, maksudnya walhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala sayyidil mursalin. Sekian wassalam. Itulah maksudnya. Kemudian, dah masuk kepada penghujung kitab iaitu khatimatul kitab. Maka selesailah kisah ataupun pengkisahan daripada Imam Ghazali berkenaan perbualan beliau dengan sahabat beliau yang batini. Dari satu segi, kita dapat lihat pengkisahan ini dia bersifat, dia bukanlah dia ada kebarangkalian untuk kita katakan
dia merupakan satu gubahan ataupun olahan daripada Imam Ghazali sendiri. Sebab dalam pengesahan yang beliau ceritakan ini, ada wujudnya iktibas yang cantik daripada Quran dan juga ada wujudnya unsur sajak. Maka kat situ kita boleh agak ataupun boleh jangka ataupun agak bahawa mungkin ini dari segi cara Imam Ghazali nak menyampaikan perbualan tersebut. Tapi perbualan tersebut mungkin tidak berlaku sedemikian secara 100%. Sebab boleh jadi perbualan itu pun tidak berlaku dalam bahasa Arab. Sebab mereka kedua-duanya berbangsa Parsi dan ada dinyatakan dalam ini syair Parsi. فهاكم إخواني قصتي مع رفيقي تلوتها عليكم بعجرها وبجرها لتقضوا منها العجب وتنتفعوا في تضاعيف هذه المحادثات بالتفطن لأمور هي أجل من تقويم مذهب التعليم فلم يكن ذلك من غرضي ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة. والتماسي من المخلصين قبول معذرتي عند مطاولة هذه المحادثات فيما آثرته في المذهب من العقد والتحليل وبدعته في الآثام من التغيير والتبديل. واخترعته في المعاني من التخييل والتمثيل فلي تحت كل واحد غرض صحيح وسر عند ذوي البصائر صريح. Poinnya kat sini ialah Imam Ghazali nak menyatakan apa yang Imam Ghazali nak nyatakan ialah Mizanul Khamsah ataupun Mawazinul Khamsah. Itulah dia punya intipati sebenar dan bukanlah untuk secara langsung menolak mazhab taklimi, tapi secara tidak langsung sahaja. Kemudian dari satu segi lain, Imam Ghazali datangkan dengan istilah-istilah yang dia cipta sendiri. Itu maksudnya supaya kita berasa senang ataupun berasa terpegun ataupun kata menarik lah untuk tahu apa yang Imam Ghazali sampaikan. Wa iyyakum an tughayyiru hadha an-nizam wa tantazi'u hadhihi al-ma'aniya min hadhihi al-kiswah. Faqad 'allamtukum kayfa yuzayyanu al-ma'qulu bil isnadi ila al-manqul litakuna al-qulubu fiha asra'a ila al-qulub. Dan dari satu segi Imam Ghazali juga menyatakan tentang konsep ta'sil mantiki lil Quran dan ta'sil Qurani lil mantiq. Itulah dia punya poin paling penting. Wa iyyakum an taj'alu al-ma'qula aslan wal manqula tabi'an wa radifan. Fa inna dhalika shani'un munaffirun. وقد أمركم الله تعالى بترك الشنيع والمجادلة بالأحسن فإياكم أن تخالفوا الأمر فتهلكوا وتهلكوا وتضلوا وتضلوا. Dari satu segi, kita juga janganlah menjadikan akal sebagai paksi, manakala wahyu pula sebagai pengikutnya. Sebab kita kena saling gandingkan antara kedua-duanya. Bukanlah wahyu sahaja yang kena ikut akal. Tapi sedangkan kita kena faham bahawa macam yang saya cakap tadi, taksil Qurani lil mantiq dan juga taksil mantiki lil Quran. Itu poin dia. Wa madza tanfa'u wasiyati wa qad darasa al-haqqu wa inkasara al-bathqu wa intasharat ash-shana'atu wa tarat fil aqtari wa sarat tuhkatan fil amsari fa inna qauman ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura wa ja'alu at-ta'limat an-nabawiyyata haba'an manthura. وكل ذلك من فضول الجاهلين ودعواهم في نصرة الدين منصب العارفين وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. تم كتاب القسطاس المستقيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Maksudnya kita kena jadikan jadikan
Mawazinul khamsah ini sebagai asas pemikiran kita. Maka selesailah sudah pembacaan kitab ini dan juga uh, siri telaah Ramadan untuk tahun ini. Secara tidak langsung kita dapat selesaikan kitab ini sebanyak 10 sesi. Alhamdulillah. Baik, demikian sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.